Kerajaan seharusnya menggubal satu undang-undang baru bagi mengawal aliran maklumat dalam media sosial. Menurut Presiden Persatuan Pesara Kerajaan Malaysia, Tan Sri Wan Mahmud Pawanteh, meskipun ada Akta Hasutan dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC 1998, ia tidak mencukupi kerana maklumat tidak sahih yang tersebar secara meluas tanpa kawalan. Undang-undang bagi menangani penyalahgunaan media sosial bakal digubal. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio, kajian untuk menentukan mekanisme terbaik bagi memantau tindakan didalangi individu tidak bertanggungjawab dalam memanipulasi sosial media akan turut dilaksanakan. Malaysia jatuh 18 anak tangga dalam Indeks Kebebasan Media Dunia 2021 berbanding tahun lepas, sekaligus mencatatkan kemerosotan paling teruk dari tahun ke tahun. Pada 2021, Malaysia berada di kedudukan ke-119 berbanding ke-101 pada tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azlaida binti Muhammad Noor bersama sahabat-sahabat sekumpulan saya dari Grup E Kota Bahru akan membentangkan tugasan kumpulan bagi kursus undang-undang dalam komunikasi berkenaan media sosial dan undang-undang dalam komunikasi. Media sosial ditafsirkan sebagai aplikasi yang menggabungkan pelbagai fungsi sosial seperti kerjasama, perkongsian, kebebasan, keterbukaan, interaktif dan penglibatan. Manakala, undang-undang pula ditafsirkan sebagai satu set hukum atau peraturan yang mentadbir tingkah laku masyarakat. Komunikasi menjadi sebab utama pengguna memasuki dalam talian. Aplikasi seperti Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google, Telegram, WhatsApp, blog dan WeChat adalah antara medium yang digunapakai oleh dunia pada masa kini dan tujuan utama penggunaannya membolehkan semua lapisan masyarakat dapat meningkatkan hubung jalin dalam memberi dan menyalurkan penyampaian maklumat di arena globalisasi dengan lebih pantas tanpa sempadan. Melaluinya, pelbagai kemudahan dapat dicapai hanya di hujung jari sahaja. Pada masa kini, penggunaan multimedia dan ICT juga telah diaplikasikan ke dalam dunia pendidikan sepenuhnya seperti memperkasakan sistem pengajaran dan pembelajaran secara talian di mana ia dapat membentuk generasi yang bermaklumat dan kreatif pemikirannya. Namun, undang-undang yang berkaitan dengan media sosial dilihat tidak mampu untuk menyekat segala maklumat dan info yang boleh diterokai oleh warganet dengan cepat dan pantas tanpa melihat kesahihannya dan ia boleh menimbulkan pelbagai kesan yang negatif terhadap masyarakat juga negara sekiranya penggunaannya disalahgunakan oleh warganet. Negara kita mengamalkan konsep demokrasi berparlimen yang ditadbir oleh kerajaan yang berkuasa dalam menggubal dan menguatkuasakan undang-undang negara untuk menjaga keharmonian dan keselamatan negara. Kawalan dan kebebasan media, terutama berhubung kebebasan hak asasi manusia, bukan suatu isu baru. Kita semua menggunapakai Universal Declaration of Human Rights 1948, iaitu UNESCO 1948, yang merupakan pengisytiharan yang telah dipersetujui di peringkat antarabangsa yang menegaskan bahawa setiap orang mempunyai hak untuk bersuara dengan mengeluarkan luahan dan pendapat tersendiri dalam menggunakan pelbagai media tanpa sempadan. Statistik Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia menunjukkan sehingga Disember 2018,
Malaysia mempunyai 28.7 juta pengguna internet yang merupakan 87.4% daripada jumlah penduduk di negara ini. Penggunaan media sosial membolehkan kita mencapai usaha dalam menerokai, menerima, menyalurkan maklumat dan pendapat melalui pelbagai cabang media tanpa batas sempadan. Penyebaran berita palsu di kalangan rakyat Malaysia pada hari ini dilihat semakin hari semakin memudaratkan keselamatan negara dan boleh menjerumus kepada kesan negatif seperti perpecahan dan perbalahan antara kaum. Keadaan ini juga didorong oleh faktor viral yang inginkan populariti dan ranking top fan yang dianugerahkan oleh media sosial yang membuatkan penyebar berita palsu ini berasa megah dan hebat. Tanpa disedari, mereka telah melanggar undang-undang komunikasi. Penyebaran maklumat palsu akan mendatangkan banyak masalah di pelbagai peringkat seperti hilang kepercayaan terhadap mana-mana institusi, individu, pemimpin dan juga negara. Oleh itu, tindakan undang-undang yang tegas dan adil perlu diambil dalam menegakkan kesahihan maklumat yang disebarkan adalah benar. Tak pasti, jangan kongsi. Contoh kes yang telah dijatuhkan hukuman di bawah kesalahan penyebaran berita palsu melalui laman Facebook ialah kes Ainin Syazwani Cik Mat Nordin dan Muhammad Asrul Alwin Muhammad Yusof tentang kontena yang membawa bekalan yang diimport dari Sepanyol dipercayai mengandungi daging babi bercampur daging kambing. Gadis lepasan Politeknik Ainin Syazwani Cik Mat Nordin 22 tahun dan jurutera kilang Muhammad Asrul Alwin Muhammad Yusof 32 tahun masing-masing didenda RM3,000 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Jumaat atas pertuduhan membuat dan memulakan penghantaran komunikasi palsu di Facebook berhubung laporan kontena dipercayai berisi daging babi bercampur daging kambing dibawa masuk dari Sepanyol. Kedua-duanya telah didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur dan dikenakan denda RM3,000 mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 558 yang juga boleh dihukum di bawah Seksyen 233-3 Akta sama yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum 1 tahun atau kedua-duanya. Dan boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap kesalahan. Terdapat pelbagai akta yang telah dilaksanakan di Malaysia dalam mengurangkan kesalahan jenayah cyber seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan 1948 dan Akta Fitnah 1957 dan lain-lain. Dan akta-akta ini adalah bertujuan menjaga keamanan negara dalam melindungi hak asasi manusia. Kerajaan Malaysia sentiasa menambahbaikkan undang-undang berkaitan penyalahgunaan media sosial yang dilaksanakan dan dikemaskini secara berterusan bagi memastikan peruntukan undang-undang terbabit masih relevan dengan peredaran semasa dan tidak ketinggalan zaman. Mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang dilaksanakan untuk mewujudkan kuasa dan fungsi Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia KKMM dalam usaha untuk menjamin matlamat dasar kebangsaan bagi industri komunikasi dan multimedia demi mendapatkan maklumat yang mempunyai kebolehpercayaan dan kesahihan rakaian maklumat tercapai. Mana-mana individu dan pihak yang terbabit dalam penyebaran berita palsu di media sosial adalah merupakan suatu kesalahan di bawah Seksyen 233-1 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Justru, jadilah warganet yang prihatin dalam memuat naik berita maupun maklumat agar tidak mendatangkan keburukan kepada diri, keluarga dan negara. Cadangan dan pandangan adalah berdasarkan 5 skop utama yang dianalisis iaitu: pertama, didikan awal dan tanamkan adab positif. Dari kajian dan laporan digital 2019 menyatakan bahawa Malaysia begitu padu dan tekun dengan memberi layanan yang baik malah terlampau teruja terhadap penggunaan media sosial dalam kehidupan seharian sehingga tidak boleh hidup tanpa media sosial. Anak-anak seawal kecil sudah didedahkan dengan penggunaan gadget oleh ibu bapa pada hari ini.
Dalam pendidikan juga, dunia telah berubah ke arah pendidikan melalui platform digital. Ibu bapa seharusnya lebih bijaksana dan perlu mencorakkan anak-anak tentang bahaya dan jenayah cyber daripada media sosial. Adab dan tingkah laku terpuji adalah satu sifat yang dipandang mulia dalam kehidupan seharian dan kemajuan tamadun juga diukur dengan peradaban sesuatu bangsa dan kaum. Namun, adab-adab ini akan hilang jika kita tidak dapat menguruskan diri kita dengan memenuhi layar-layar media sosial dengan penipuan, skema, memberikan info-info tidak benar, menyebarkan fitnah dan melaga-lagakan pucuk kepimpinan dalam negara. Budaya menyebarkan berita palsu seharusnya diberhentikan dan segala akta dan undang-undang yang diambil di bawah KKMM dan PDRM seharusnya mendatangkan kesedaran kepada warganet. Kedua, melalui tindakan tegas kerajaan. Negara kita mempunyai pelbagai undang-undang komunikasi tetapi masih ramai yang suka memfitnah, menyebar berita palsu dalam usaha memperlekehkan situasi yang tidak sepatutnya berlaku. Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta Hasutan 1948, Akta Fitnah 1957 atau Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 telah digunakan pakai sekian lama dan mengenakan tindakan yang boleh diambil terhadap individu atau pihak yang melakukan penyebaran berita atau maklumat palsu. Selain itu, Akta 852, Akta Anti Berita Tidak Benar juga telah diperkenalkan pada 30 Januari 2020. Tindakan yang tegas perlu diambil oleh pihak kerajaan dan juga perlu melibatkan semua pihak termasuklah penggunaan media sosial. Ketiga, tindakan penguatkuasaan undang-undang. Jika telah didapati bersalah dengan penyebaran palsu, tindakan undang-undang juga boleh diambil dengan lebih ketat selain yang termaktub dalam akta-akta seperti menyekap mereka ke negara luar untuk berselindung selepas penyebaran berita palsu ini. Keempat, melalui pemberian hadiah. Pemberian hadiah ini adalah satu galakan dalam memotivasikan pengguna media sosial untuk bersama-sama dalam menghapuskan budaya berita palsu ini. Kerjasama pihak KKM dan warganet diperlukan dengan menyeluruh. Terus kepada aduan KKM dan pihak KKM seharusnya boleh memberi penghargaan atau pengiktirafan kepada warganet yang memberi maklumat. Penghargaan ini boleh dibuat di media sosial dengan menggalakkan warganet yang lain turut sama dalam membentas berita palsu. Kelima, memperkasakan aplikasi Truecaller yang telah sedia ada dan seharusnya diperkasakan dengan penggunaan yang lebih meluas. Aplikasi ini telah dibenarkan pada tahun 2009 yang berfungsi mengesan dan menyekap panggilan telefon dari skamer secara automatik dan harus digunakan dengan meluas lagi dalam pengecaman nombor-nombor penipuan dalam penyebaran berita palsu dan juga memerlukan kerjasama pemain-pemain industri telco. Negara kita telah mengguna pakai undang-undang sedia ada dan seharusnya dikemaskini mengikut situasi semasa supaya ia menepati perubahan masa dalam dunia digital yang serba canggih ini. Kita sebagai rakyat Malaysia dinasihatkan untuk menjadi lebih berwaspada dan matang daya pemikiran dalam menangani penyebaran berita palsu yang terdapat di kebanyakan laman sosial pada masa kini. Kerajaan juga telah memperkenalkan undang-undang darurat yang melibatkan penyebaran berita palsu tentang pandemik COVID-19 yang tidak perlu kebenaran ke Parlimen dengan penekanan kepada hukuman yang berat seperti penjara sehingga 6 tahun. Undang-undang atau ordinan ini telah berkuat kuasa pada bulan Mac 2020. Ordinan ini menetapkan bahawa penyebaran maklumat seperti mencetak dan mengeluarkan semula apa jua kandungan yang sepenuhnya atau sebahagian daripadanya palsu berkenaan pandemik COVID-19 atau perintah darurat ini dianggap satu kesalahan dan boleh dikenakan tindakan yang berat. Peraturan, disiplin dan etika yang baik perlu diterap dalam setiap diri seseorang kerana ia akan membantu kita bersikap lebih rasional dan profesional dalam menjalankan tugas dan menyampaikan pesanan, maklumat ataupun berita. Akhir kata,
kita sebagai netizen dan penggemar media sosial sepatutnya perlu sentiasa berwaspada ketika menggunakan media sosial dan jangan berkongsi berita yang belum dipastikan kesahihannya di alam maya dalam melayari media sosial. Tak pasti, jangan kongsi.